السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, kita bertemu lagi sekali dalam perbincangan kita berkenaan dengan kitab Al-Iksir Khulasat A'malil Qulub min Tahdhibi Madarijis Salikin. Itulah intipati kitab Madarijus Salikin dalam membicarakan amalan-amalan hati. Kita menyambung lagi pada perkataan Ibn Qayyim rahimahullah, masih lagi dalam Manzilatut Taubah, peringkat taubat. Dia kata, semalam dia sebut di antara apa yang disaksikan oleh seorang mukmin dalam peringkat maqam taubat ini ialah dia menyaksikan kegembiraan Allah tabaraka wa ta'ala dengan taubat seorang hamba. Kemudian dia kata, fal mu'minuna min naw'il insani khairul bariyati 'ala al-itlaq. Orang mukmin yang beriman daripada kalangan manusia adalah sebaik-baik makhluk secara mutlak. Ini perbahasan dia panggil mabahasul mufadalah, perbincangan tentang makhluk yang paling afdal di sisi Allah Ta'ala. Jumhur ahli sunnah wal jamaah mengatakan bahawa mu'minul insi atau mu'minul insan khairun min al-malaikah atau salihul insan khairun min al-malaikah. Manusia yang salih lebih afdal daripada malaikat. Yani secara umumnya kita kata makhluk yang paling afdal di sisi Allah Ta'ala ialah manusia dibanding makhluk-makhluk yang lain. Dan makhluk yang paling afdal dalam kalangan manusia ialah yang beriman, kerana daripada mereka lah adanya nabi-nabi dan rasul-rasul. Dan dalam kalangan manusia lah adanya makhluk yang paling afdal, iaitulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang beriman daripada kalangan manusia lebih mulia, lebih afdal daripada malaikat, daripada jin dan sebagainya. Wa khiratullahi minal alamin, dan pilihan Allah daripada seluruh alam. Fa innahu khalaqahu liyutimma ni'matahu alayhi wa liyatawatara ihsanuhu ilayhi wa liyakhussahu min karamatihi wa fadlihi bima lam tanalhu umniyatuhu wa lam yakhtur ala balihi wa lam yash'ur bih. ليسأله من المواهب والعطايا الباطنة والظاهرة العاجلة والآجلة التي لا تنال إلا بمحبته ولا تنال محبته إلا بطاعته ولا تنال محبته إلا بطاعته وإيثاره على ما سواه فاتخذه محبوبا له وأعد له أفضل ما يعده محب غني قادر جواد لمحبوبه إذا قدم عليه. Maka dia kata Allah Ta'ala ciptakan orang mukmin ni kenapa? Untuk Allah sempurnakan nikmatnya kepadanya, dan supaya ihsan Allah berterusan kepadanya, dan dikhususkan dia dengan kemuliaan dan kelebihan daripada Allah yang tidak mungkin dicapai dengan angan-angan kita pun. Kita tak mungkin tercapai, tak tergambar pada angan-angan kita, dan tidak terlintas dalam benak pemikiran kita dan perasaan kita yang Tuhan nak bagi kepada orang mukmin. Supaya orang mukmin ni meminta kepada Allah segala kurniaan yang batin maupun yang zahir, yang segera maupun yang akan datang di akhirat, yang mana semua ini tidak mungkin diperolehi melainkan dengan rasa cinta kepada Allah. Dan rasa cinta kepada Allah tidak mungkin diperolehi melainkan dengan mentaati Allah dan mendahulukan Allah atas seluruh yang lain. Lalu dia mengambilnya sebagai kekasihnya. Yani Allah Ta'ala menjadikan mukminnya itu sebagai kekasihnya, walinya, dan dia sediakan baginya yang paling afdal yang disediakan oleh seorang kekasih yang maha kaya, yang maha berkuasa, yang maha pemurah kepada kekasihnya apabila dia datang. Wa ahida ilaihi ahdan taqaddama ilaihi fi bi'amrihi wa nawahihi wa 'alamahu fi 'atihi ma yuqarribu ilaihi wa yaziduhu
mahabbatan lahu wa karamatan alaih wa ma yub'iduhu minhu wa yasqutuhu alaih wa yasqutuhu min ainihi. Jadi dia, Allah Ta'ala telah memberi janji, pesanan kepada kekasihnya ini, orang mukmin ini, apa yang telah terdahulu daripada suruhan dan larangan, dan dia memberitahu apa yang boleh mendekatkan hambanya tadi kepadanya, dan apa yang boleh menambahkan rasa cinta dan kemuliaannya, dan apa pula yang boleh menyebabkan dia dijauhkan dan dimurkai dan menjatuhkan kedudukannya daripada pandangan matanya. So maknanya Allah Ta'ala beritahu kepada orang mukmin, kalau kau nak tambah rasa cinta aku, sayang aku kepada kamu, ini suruhan aku, kamu buat. Kalau dan kamu jangan buat larangan aku, yang mana kalau kamu buat akan menyebabkan aku murka. Walil mahbubi aduun huwa abghadu khalqihi ilaih qad jaharahu bil adawati wa amara ibadahu an yakuna dinuhum wa ta'atuhum wa ibadatuhum lah duna waliyihim wa ma'budihim al-haq wastaqta'a ibadahu wattakhadha minhum hizban zaharuhu walau ala rabbihim wa kanu a'da'an lahu ma'a hadha al-adu. Jadi dia kata, dan kekasih ni pula, ini Allah Ta'ala, ada musuh, iaitulah makhluk yang paling dia benci, yang mana makhluk itu telah, di mana dia telah mengisytiharkan permusuhan, dan dia telah memerintahkan supaya hamba-hambanya hendaklah peribadatan mereka dan ketaatan mereka semata-mata untuk dia, bukan kepada sembahan-sembahan golongan yang menjadi musuhnya tadi. Di mana golongan musuh-musuh Allah ini, golongan kafir ini, menculik hamba-hamba Allah dan menjadikan daripada mereka itu golongan yang menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi musuh. Adik-adik, kita ada kekasih Allah Ta'ala, makhluk yang paling Allah Ta'ala cintai, orang mukmin, dan kita pula ada makhluk yang paling Allah benci, syarrul bariyah. Tadi kita dah bincang khairul bariyah, dan kita ada syarrul bariyah, makhluk yang paling Allah Ta'ala benci, iaitulah golongan kufar. فإذا تعرض عبده ومحبوبه لغضبه وارتكب مساخطه وما يكرهه وأبق منه ووالى عدوه وظاهره عليه وتحيز إليه وقطع طريق نعمه وإحسانه إليه التي هي أحب شيء إليه وفتح طريق العقوبة والانتقام والغضب فقد استدعى من الجوال الكريم خلاف ما هو موصوف به من الجود والإحسان والبر وتعرض لإغضابه وإسخاطه وانتقامه وإن يصير غضبه وسخطه في موضع رضاه وانتقامه وعقوبته في موضع كرمه وبره وإعطائه فاستدعى بمعصيته من أفعاله ما سواه أحب إليه منه وخلاف ما هو من لوازم ذاته من الجود والإحسان. Apabila seorang hamba yang tadi, orang mukmin tadi, yang dicintai oleh Allah Ta'ala, mendedahkan dirinya kepada kemurkaan Allah, dan dia melakukan perkara-perkara yang menyebabkan Allah marah dan Allah benci, dan dia lari daripada Allah, dan dia bersama-sama dengan musuh Allah, dan pergi duduk bersama dengan musuh Allah, memutuskan jalan-jalan nikmat Allah kepadanya dan ihsan Allah kepadanya, yang mana itulah yang Allah Ta'ala cintai. Allah Ta'ala nak supaya buat ihsan kepadanya, dan dia pula pergi buka jalan hukuman dan murka dan balah daripada Allah Ta'ala. Maka ini menyebabkan Al-Jawad, Al-Karim, Allah Ta'ala tadi yang maha pemurah, yang maha pengasih, yang maha berlimpahkan rezekinya kepada hambanya tadi, menyebabkan untuk dia, ini Allah Ta'ala tadi, bertindak dengan apa yang menyelisihi daripada sifatnya yang utama, sifatnya yang asal. Allah Ta'ala, sebab itu kita kata sifat Allah Ta'ala yang asal ni adalah rahmah. Nama Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dia adalah Al-Jawad, Al-Karim. Tetapi apabila hambanya yang pergi melakukan dosa dan melanggar larangan-larangannya, maka itulah yang menyebabkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi murka. Dan hambanya tadi yang menukar apa yang sepatutnya dia mendapat redha Allah, menjadi hukuman dan balasan azab daripada Allah Ta'ala. Maka perbuatan maksiatnya itu menyebabkan Allah Ta'ala bertindak dengan cara yang sebenarnya Allah tak suka. Itulah Allah Ta'ala suka untuk memberi rahmat, memberi pengampunan, memberi ihsan. Allah Ta'ala bukan sifatnya pemarah, pengumih macam disifatkan dalam kitab-kitab sesat seperti Bible.
Allah Ta'ala ni dia asalnya dia adalah Maha Pemurah, Rahman, Rahim. Adapun kemurkaan itu perbuatannya, itu adalah fi'ilnya. Seperti yang telah kita belajar dalam ilmu aqidah. فبينما هو حبيبه المقرب المخصوص بالكرامة إذ انقلب آبقا شاردا رادا لكرامته مائلا عنه إلى عدوه مع شدة حاجة إليه وعدم استغنائه عنه طرفة عين فبينما ذلك الحبيب مع العدو في طاعته وخدمته ناسيا لسيده منهمكا في موافقة عدوه قد استدعى من سيده خلاف ما هو أهله إذ عرضت له فكرة فتذكر بر سيده وعطفه وجوده وكرمه وعلم أنه لا بد له منه وأن مصيره إليه وعرضه عليه وأنه إن لم يقدم عليه بنفسه قدم به عليه على أسوأ الأحوال ففر إلى سيده من بلد عدوه وجد في الهرب إليه حتى وصل إلى بابه فوضع خده على عتبة بابه وتوسد ثرى عتبه متذللا متضرعا خاشيا باكيا آسفا يتملق سيده ويسترحمه ويستعطفه ويعتذر إليه قد ألقى بيده إليه واستسلم له وأعطاه قياده وألقى إليه زمامه فعلم سيده ما في قلبه فعاد مكان الغضب عليه رضا عنه ومكان الشدة عليه رحمة به وأبدله بالعقوبة عفوا وبالمنع عطاء وبالمؤاخذة حلما فاستدعى بالتوبة والرجوع من سيده ما هو أهله وما هو موجب أسمائه الحسنى وصفاته العليا فكيف يكون فرح سيده به وقد عاد إليه حبيبه ووليه طوعا واختيارا وراجع ما يحبه سيده منه ويرضاه وفتح طريق البر والإحسان والجود التي هي أحب إلى سيده من طريق الغضب والانتقام والعقوبة. Jadi hamba yang tadi ni yang telah melarikan diri, kekasihnya tadi yang telah melarikan diri pergi duduk dengan musuhnya, kemudian berfikir semula. Dia kata, aku ni buat dosa maksiat macamlah aku ni tak berhajat lagi kepada Allah, na'udzubillah. Sedangkan aku ni kalaulah aku tak kembali kepada Allah sekarang dengan taubat, mau tak mau aku akan dikembalikan kepada Allah juga, akan mati. Dan kalau mati tidak bertaubat, akan dibawa menjumpa Allah dalam keadaan yang hina dina teruk. Maka dia pun segeralah lari daripada musuhnya tadi, daripada maksiat, mai kepada Allah Subhanahu Wa Taala balik, menyerah diri. Ibn Qayyim gambarkan seperti seorang hamba yang datang ke depan pintu rumah tuannya, merayu-rayu, ronta-ronta, minta ampun dan minta maaf. Kan? Jadi bila Allah Ta'ala tengok keadaan hambanya ini, maka dia pun kembalilah redha dengan hambanya yang tadi dia murka, kembali redha. Sebab itulah yang Tuhan nak. Tuhan nak redha kepada hambanya. Tuhan nak memberi kurnia. Tuhan tidak mahu nak menghukum hambanya. Tuhan nak hamba-hambanya masuk ke syurga. Kan? Maka bayangkan bagaimana perasaan gembiranya tuannya tadi, di mana kekasihnya telah kembali kepadanya dengan penuh ketaatan dan pilihan diri sendiri, dan tuannya kembali kepada sifat asalnya, iaitulah dengan keredaan dan membuka jalan-jalan kebaikan dan ihsan dan jud dan kemurahan daripada Allah, yang mana itulah yang dia cintai melebihi daripada perbuatan untuk menghukum hamba yang tadi. Itulah gembiranya Allah Subhanahu Wa Taala dengan taubat hamba yang tadi. Kan? Kerana Allah Ta'ala pun memang itu yang dia nak, yang dia suka. Dia suka apa? Dia suka nak bagi kita kurniaan, ganjaran. وهذا موضع الحكاية المشهورة عن بعض العارفين أنه حصل له شرود وإباق من سيده فرأى في بعض السكك بابا قد فتح وخرج منه صبي يستغيث ويبكي وأمه خلفه تطرده حتى خرج فأغلقت الباب في وجهه ودخلت فذهب الصبي غير بعيد ثم وقف مفكرا فلم يجد له مأوى غير البيت الذي أخرج منه ولا من يؤويه غير والدته فرجع مكسور القلب حزينا فوجد الباب مرتجا فتوسده ووضع خده على عتبة الباب ونام فخرج أمه فلما رأت عن تلك الحال لم تملك أن رمت نفسها عليه والتزمته تقبله وتبكي وتقول يا ولدي أين تذهب عني ومن يؤويك سواي ألم أقل لك لا تخالفني ولا تحملني بمعصيتك لي على خلاف ما جبلت عليه من الرحمة لك
والشفقة عليك وإرادة الخير لك ثم أخذته ودخلت. Sebahagian arifin menceritakan pengajaran yang Allah Ta'ala buka kepada dia. Sebahagian ulama-ulama ahli ibadah menceritakan bagaimana dia dia melihat satu kejadian yang memberi ibrah kepada dia. Satu budak tak ikut cakap mak dia, melawan. Maka mak dia halau dia keluar. Kan? Dia keluar dari rumah, mak dia tutup pintu kunci. Tapi tak dan dia jalan keluar, dia pun tersedak, dia tak ada arah nak pergi. Mana nak pergi? Dia budak lagi. Kan? Siapa yang nak lindung dia kalau bukan mak dia dalam rumah tadi? Maka dia pun pergi balik ke rumah mak dia, ketuk pintu, menangis depan pintu sampai tertidur, tertiarap muka depan tanah pintu. Maka bila mak dia buka pintu, tengok anak dia macam tu, apa perasaan? Maka segeralah mak dia peluk dia, cium dia, panggil dia, sayang dia, dan kata, wahai anakku, itulah aku dah cakap, jangan lawan cakap aku. Jangan buat macam ni, aku ni sayang kepada kamu, aku nak yang baik-baik kepada kamu. Aku mak dia pun ambil dia, bawa masuk dalam rumah, jaga dia. Fata'amal qawl al-um, perhati perkataan ibu ni, kata apa? La tahmilni bima'siyataka li ala khilafi ma jubiltu alaihi min rahmat syafaqah. Janganlah engkau jadikan aku ni bertindak di luar daripada sifat asalku sebagai seorang ibu, iaitu belah kesian kepada anaknya disebabkan kamu yang derhaka dulu. Itu. Wa ta'ammal qawlahu sallallahu alaihi wasallam, dan perhati, kita nak bawa cerita ni pasal apa? Pasal ada hadis yang menyokong. Perhati sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis, Nabi tengok satu peperangan, seorang wanita dia dalam tawanan perang itu, dia ambil budak, dia ambil kanak-kanak yang menangis, yang kecil, dia dukung, dia peluk, dia susukan. Maka Nabi tanya para sahabat radhiyallahu anhum, kamu rasa perempuan ni kalau kita suruh dia campak anak dia dalam api, adakah perempuan ni sanggup nak campak anak dia dalam api jikalau dia mampu untuk tidak melakukannya? Maka sahabat kata, tak mungkin ya Rasulullah. Tengok dia betapa belah kesihannya dia kepada budak kecil, sayang, dukung, peluk, bagi susu. Maka kata Nabi SAW, Lallahu arhamu bi'ibadihi minal walidati biwaladiha. Allah lebih belah kesian kepada hambanya daripada sang ibu kepada anaknya. Allahu akbar. Wa aina taqa'u rahmatul walidati min rahmatillah. Fa idza aghdabahu al-'abdu bi ma'siyatihi faqad istad'a minhu sarfa tilka ar-rahmati 'anhu. فَإِذَا تَابَ إِلَيْهِ فَقَدْ اسْتَدْعَى مِنْهُ مَا هُوَ أَهْلُهُ وَأَوْلَى بِهِ. Demikianlah Allah Ta'ala itu. Sifatnya rahmat, lebih daripada rahmat ibu lagi. Tetapi bila hamba itu yang menyebabkan dia murka dengan perbuatan maksiat si hamba, itulah yang menyebabkan Allah mengalirkan rahmatnya. Tetapi bila dia bertaubat semula kepada Allah, maka Allah akan Allah itu ialah ahlul taqwa wa ahlul maghfirah. Dia maha pengampun. Sifat lazim Allah Ta'ala itu sifat zatiyah Allah, sedangkan murka itu sifat fi'liyah. Dan فهذه نبذة يسيرة تطلعك على سر فرح الله بتوبة عبده أعظم من فرح هذا الواجد ريحته في الأرض المهلكة بعد اليأس منها، ووراء هذا ما تجفو عنه العبارة وتدق عن إدراكه الأذهان. Dia kata, inilah dia sekelumit cerita bagi tahu kepada kamu, nak bagi tahu, nak habaq kepada kamu apa rahsia gembiranya Allah dengan taubat hamba-Nya melebihi gembiranya taubat orang yang hilang unta tadi yang kita dah cerita semalam. Adapun nak cerita lebih daripada ni, kata Ibn Qayyim, tak ada ibarat nak habaq, dan pemikiran pun tak boleh nak capai. Hadza idza nazarta ila ta'alluq al-farah al-ilahi bil ihsan wal jud wal bir. وأما إن لاحظت تعلقه بإلهيته وكونه معبودا فذاك مشهد أجل من هذا وأعظم منه وإنما يشهده خواص المحبين. So ini dari sudut kegembiraan Allah dengan taubat ini, yang ni kita tengok dari sudut sifat Allah sebagai dia yang ada sifat ihsan, pemurah, yang banyak kebaikan, al-jud wal bir.
Tapi ada sisi lain pula. Sisi apa? Sisi dari segi hubungannya sebagai Allah dan ilah yang disembah. Maka ini ada pemandangan lain pula yang kau akan tengok, yang lebih hebat, yang lebih dahsyat, yang hanya dapat disaksikan oleh kekasih-kekasih yang khusus, yang special, yang kita akan bincang pada kelas yang akan datang biiznillah ta'ala. Wallahu ta'ala alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.